Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tentang pembangunan mapan Sustainable Development menurut perspektif peradaban Islam dan PBB. Okey, dari segi maksud, pembangunan mapan membawa maksud satu pembangunan yang menghasilkan pengukuhan, stabil atau mantap iaitu establish dalam semua aspek. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pembangunan adalah perihal membangun, perkembangan dan mencapai kemajuan. Manakala mapan pula bermaksud tidak berubah-ubah, kukuh, mantap dan stabil. Okey, pembangunan mapan mempunyai dua perspektif iaitu yang pertama perspektif Islam dan perspektif PBB. Okey, menurut perspektif Islam, pembangunan mapan merupakan satu jalan kesempurnaan syariat iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf yang mencukupi aspek pembangunan jasmani, rohani dan pemikiran. Perspektif Islam juga mendidik manusia agar mentaati perintah Allah dan Rasul, dan Islam sebagai agama ad-din diturunkan kepada manusia, dan ia merupakan tata cara hidup yang lengkap yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manakala pembangunan mapan dari segi perspektif PBB adalah usaha memperkukuh keamanan dan melindungi dunia dan juga negara-negara anggota. PBB menitik beratkan keselamatan dan melindungi fizikal dan mental manusia sejagat, dan ia berbeza daripada perspektif Islam yang mengutamakan nilai, sifat dan norma positif dalam kehidupan sebagai penganut agama Islam. Okey, seterusnya objektif kajian. Kami menemukan kepada 3 objektif kajian iaitu yang pertama, mendapatkan kefahaman yang kukuh tentang konsep pembangunan mapan menurut perspektif peradaban Islam dan PBB. Memandangkan ramai yang tidak faham secara kukuh tentang konsep tentang pembangunan mapan menurut kedua-dua perspektif. Seterusnya, kajian ini juga adalah untuk mengenal pasti perbezaan perspektif antara peradaban Islam dan PBB berkaitan dengan pembangunan mapan. Okey, kedua-dua perspektif ini mempunyai beberapa perbezaan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan pembangunan mapan. Dan yang terakhir, kajian ini adalah untuk menganalisis data kefahaman masyarakat mengenai pembangunan mapan menurut perspektif peradaban Islam dan PBB. Seterusnya, skop kajian. Memandangkan keadaan yang tidak mengizinkan kami untuk menjalankan kajian secara lebih meluas, jadi kami mengambil keputusan untuk menjalankan kajian terhadap mahasiswa dan mahasiswi Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfahani binti Mat Syuaib, nama metrik 1291514. Saya akan menerangkan metodologi kajian. Metodologi kajian bermaksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan, disiplin dan sebagainya. Manakala, maksud bagi kajian perpustakaan ialah melibatkan pencarian bahan-bahan sekunder seperti jurnal, artikel dan bentuk-bentuk penulisan dan penerbitan dari pihak-pihak tertentu. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang konsep pembangunan mapan menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Peradaban Islam. Pembangunan mapan bermaksud pembangunan yang memenuhi keperluan semasa serta masa hadapan bagi mencapai kesinambungan antara pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar demi kesejahteraan bersama tanpa menjejaskan keperluan generasi seterusnya. Pembangunan mapan ini diasaskan oleh Guru Harlem Brundtland dalam Suruhanjaya Brundtland, ditubuhkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1983. Pembangunan mapan ini bertujuan untuk mengatasi kebimbangan tentang kemusnahan persekitaran manusia dan sumber alam sekitar serta kemerosotan bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam
Brundtland 1987, pembangunan mapan ialah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan pada masa sekarang tanpa menjejaskan keupayaan memenuhi keperluan pada masa hadapan. Ia juga mengambil kira keupayaan menampungnya, pengambilan sumber, pengagihan bahan, buangan serta kadar pencemaran yang dicetuskan ke atas bandar dan kawasan sekelilingnya. Menurut Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu, konsep pembangunan mapan ini perlulah mengambil kira keadilan sosial, keperluan asasi manusia, kesihatan awam, kesedaran persekitaran dari segi ruang dan masa. Dari segi aktiviti ekonomi pula, peluang pekerjaan dan kemiskinan perlu diambil perhatian dan daripadanya peranan aktiviti informal serta perdagangan skala kecil menjadi penting. Baiklah, menurut peradaban Islam pula, pembangunan bermaksud satu jalan kesempurnaan syariat iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf yang mencakupi aspek pembangunan jasmani, rohani dan pemikiran. Menurut peradaban Islam, pembangunan mapan ini dapat mendidik manusia supaya taat perintah Allah dan Rasulnya. Hal ini kerana Rasulullah SAW mengajar tentang pembangunan mestilah bermula dengan pemantapan budaya iaitu pegangan. Kemudian baru disusuli dengan pembangunan manusia dan seterusnya pembangunan struktur iaitu negara. Al-Quran dan As-Sunnah semestinya menjadi sumber utama bagi mencapai kemajuan hidup. Kita perlulah berpadukan kepada Al-Quran dan Sunnah dalam semua aspek perkara. Baiklah, seterusnya, konsep utama pembangunan mapan terbahagi kepada 3, iaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar. Dari segi aspek ekonomi, pembangunan mapan merujuk kepada penghasilan barang secara berterusan. Yang ini memenuhi keperluan semasa masyarakat dan berfungsi sebagai sumber pendapatan. Selain itu, ia juga perlu memastikan kewangan kerajaan dalam keadaan terkawal bagi memenuhi keperluan semasa masyarakat. Selain itu, ia juga menggalakkan pengeluaran barang dan perkhidmatan yang lebih cekap untuk generasi sekarang dan masa hadapan. Dari segi aspek sosial pula, pembangunan mapan bermaksud mencapai agihan yang saksama, peruntukan yang mencukupi untuk perkhidmatan sosial. Selain itu, pelibatan penduduk dan kebolehan politik yang berterusan juga penting dalam memastikan pembangunan mapan dari segi aspek sosial. Kuantiti dan kualiti interaksi sosial yang mendasari kewujudan manusia menentukan stok modal manusia. Modal sosial berkembang sekiranya digunakan dengan banyak dan menyusut sekiranya tidak digunakan. Modal sosial juga dapat dikembangkan melalui rangkaian hubungan dan boleh dimanfaatkan untuk mengejar aspirasi manusia. Akhir sekali, dari segi aspek alam sekitar pula, konsep pembangunan mapan dari segi alam sekitar mestilah mengekalkan kestabilan sumber asas. Yang ini supaya dapat mengekalkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sistem sumber boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Konsep ini juga dikaitkan dengan suatu bentuk yang seimbang. Sebagai contoh, pencemaran tanah, pencemaran udara, pengeluaran gas dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya Nur Nadia binti Muhammad Azman, nombor matrik 1191511. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor pembangunan mapan melalui peradaban Islam dan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Terdapat banyak faktor pembangunan mapan melalui peradaban Islam dan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, antaranya kemiskinan, faktor pendidikan, faktor diskriminasi dan ketaksamarataan dan juga faktor kebersihan sumber air. Okey, yang pertamanya faktor kemiskinan. Fenomena kemiskinan ini telah berlaku bertahun lamanya walaupun pelbagai usaha yang telah diambil oleh pelbagai pihak dalam menangani fenomena ini. Okey, kita tengok sendiri dalam skop negara Malaysia. Tidak dinafikan Malaysia mencapai pertumbuhan yang mengagumkan dalam mengurangkan kemiskinan dalam tempoh 50 tahun yang lalu. Tetapi Philip Alston, pelapor khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, pernah berkata kadar kemiskinan yang sebenar di Malaysia
adalah jauh lebih tinggi, hampir sama dengan negara lain, iaitu kira-kira 15%. Di mana agak tinggilah peratusan fenomena kemiskinan di Malaysia. Dan juga di samping itu, Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, etika dan moral serta pemikiran dan masyarakat. Kemiskinan mungkin dapat menimbulkan bahaya besar terhadap akidah, terutama di dalam situasi di mana orang-orang miskin berada dalam keadaan tidak menentu sumber pendapatannya, sedangkan orang-orang kaya pula tidak bersedia menghulurkan bantuan kepada mereka. Jadi keadaan ini boleh mewujudkan perasaan kecewa, putus asa, iri hati dan juga boleh mendorong mereka untuk berbohong, berhutang, mencuri dan sebagainya. Dan ini akan merosakkan etika dan etika, moral dan juga peradaban seseorang itulah. Jadi kemudian adalah faktor pendidikan. Setiap individu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti dan pendidikan adalah asas untuk kita mewujudkan pembangunan mapan. Melalui statistik menunjukkan lebih daripada 265 juta pelajar yang keluar dari sekolah, iaitu yang berhenti sekolah, dan hal ini akan membantutkan ekonomi negara. Okay. Dan dalam Islam juga menuntut kita untuk menuntut ilmu dan untuk belajar. Maksudnya Islam juga mementingkan pendidikan itu sendiri. Dan dalam Islam juga tujuan pendidikan adalah untuk kita berfikir serta bertindak sesuai dengan segala tuntutan syarak sebagai sumber kebenaran hakiki. Okey, kemudiannya faktor diskriminasi dan ketaksamarataan. Pada zaman jahiliah, seperti mana kita tahu, pada zaman jahiliah wanita dianggap lemah dan tidak berharga dan hanya mementingkan kekuasaan dan kemuliaan kaum lelaki sahaja. Dan selepas kedatangan Islam, martabat wanita dimuliakan dan dijulang tinggi. Malah di dalam Al-Quran juga jelas menerangkan tentang keadilan dan kesamarataan jantina, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. Jadi, penyediaan peluang yang adil dan sama rata kepada lelaki dan wanita sangatlah diperlukan untuk mendapatkan akses yang sama dalam pelbagai sektor, seperti sektor peluang pekerjaan yang baik, peluang pendidikan dan sebagainya lah. Okey, dan juga banyak contoh diskriminasi yang berlaku kepada wanita, antaranya diskriminasi dalam sektor pekerjaan itu sendiri, iaitu diskriminasi terhadap dalam pembayaran upah, pembahagian pekerjaan serta gangguan seksual. Selain itu, golongan pekerja wanita juga cenderung untuk menghadap diskriminasi lain seperti pemberhentian dan pemecatan dan sebagainya. Jadinya kita sepatutnya diskriminasi ini tidak perlu wujud dan kita perlu menyamaratakan antara satu sama lain untuk keharmonian sesama kita. Dan juga selain itu, dan akhir sekali adalah kebersihan sumber air. Terdapat hampir 1,000 kanak-kanak mati setiap hari akibat dari sumber air yang tidak bersih dan tercemar. Air adalah sumber penting dalam kehidupan demi kelangsungan hidup manusia. Dan air juga bukan sahaja untuk kita minum, tetapi air juga digunakan dalam pelbagai bentuk kegiatan harian manusia, seperti untuk membasuh, mandi dan juga beribadat seperti berwuduk dan sebagainya lah. Jadi hal kebersihan sumber air ini perlulah dititik beratkan untuk keharmonian dan kesejahteraan serta kesihatan lah untuk seluruh manusia. Seterusnya, saya akan menerangkan cabaran PBB dalam usaha merealisasikan pembangunan mapan. Salah satunya ialah PBB dimonopoli oleh 5 kuasa veto. Antara 5 negara yang terlibat ialah negara China, Rusia, Perancis, Amerika Syarikat dan United Kingdom. Manakala 5 negara yang terlibat ini boleh menggunakan kuasa veto yang mereka miliki untuk menghalang draft resolusi atau sebarang cadangan yang telah dikemukakan melalui
Majlis Keselamatan Pertubuhan berkenaan. Seterusnya, negara anggota lain pula terpaksa mengikut 5 buah negara yang terbabit dan tidak mendapat sebarang bentuk kebebasan. Hal ini juga menyebabkan masyarakat berada dalam keadaan tidak sejahtera. Seterusnya, PBB juga menjadi alat dalam penyebaran pemikiran barat seperti sekularisme, liberalisme dan hak asasi manusia mengikut acuan barat turut dipromosikan melalui agensi-agensi PBB ke dalam dunia Islam. Perkara sebegini menyebabkan masyarakat berada dalam keadaan tidak tenteram dan tidak harmoni dan pembangunan mapan juga sukar untuk dicapai. Seterusnya, cabaran lain yang dihadapi oleh PBB dalam usaha merealisasikan pembangunan mapan ialah PBB gagal membantu negara anggota yang lain dalam menangani masalah. Hal ini disebabkan oleh kegagalan negara penaja utama membayar hutang sehingga menyebabkan PBB kekurangan wang. Selain itu, kerja dan pembaharuan yang mahu diperkenalkan juga berdepan dengan risiko. Perkara sebegini menyebabkan pembangunan mapan sukar untuk dicapai dan masyarakat berada dalam keadaan tidak harmoni kerana terdapat setengah negara yang berhutang dengan PBB dalam jumlah yang banyak tetapi membayarnya dalam jumlah yang sedikit. Saya ingin menjelaskan sedikit dapatan kajian yang telah saya dapati daripada kajian ini, iaitu mengenai cabaran yang dihadapi oleh peradaban Islam dalam usaha merealisasikan pembangunan mapan. Secara ringkasnya, peradaban Islam ini adalah menggambarkan taraf pencapaian ataupun kemajuan sama ada yang bersifat rohani, iaitu bukan material, ataupun jasmani yang bersifat material dalam masyarakat Islam. Sebagai contoh rohani yang berbentuk bukan material ini adalah seperti kesihatan tubuh badan, tingkah laku peribadi dan akhlak dan sebagainya. Manakala untuk contoh jasmani yang berbentuk material adalah seperti wang ringgit, makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Terdapat beberapa perkara yang telah menggugat peradaban Islam untuk mencapai pembangunan mapan. Kita teruskan dengan cabaran yang pertama, iaitu globalisasi. Secara ringkasnya, globalisasi ini adalah satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Globalisasi ini adalah satu bentuk perubahan besar untuk seluruh dunia dengan penciptaan teknologi baru seperti gadget-gadget yang kita gunakan pada masa kini, sebagai contohnya telefon bimbit, komputer riba, komputer dan sebagainya. Hal ini telah menyebabkan manusia dapat berhubung dengan negara-negara yang lain dengan mudah dan dapat mengakses maklumat dengan cepat. Pembangunan arus globalisasi dan modernisasi tanpa sepadan pada era ini telah menimbulkan kebimbangan terhadap umat Islam dan dijangka membawa kesan baru terhadap arah dan kebudayaan umat Islam. Hal ini juga menyebabkan kekacauan dalam proses pembinaan budaya yang memerlukan proses mempertangkas kembali martabat umat Islam. Hal ini juga telah menyebabkan akhlak dan peribadi umat Islam kian punah dan nilai mulia dalam diri juga kian pudar. Hal ini disebabkan oleh teknologi-teknologi baru yang dicipta kian menghasut ataupun mempengaruhi peribadi umat Islam itu sendiri. Hal ini kerana mungkin seseorang individu itu dapat mengakses ataupun menonton budaya-budaya baru dengan mudah, budaya-budaya luar, budaya-budaya barat, dan mereka mengaplikasikan dalam hidup mereka tanpa memikirkan sama ada budaya-budaya itu adalah baik ataupun buruk. Seterusnya, pembangunan mapan tidak dapat dicapai disebabkan oleh pemikiran umat Islam telah dimonopoli dengan kehadiran norma baharu, iaitu pembangunan modernisasi kini. Sejurus, hal ini menyebabkan berlaku perubahan besar terhadap diri umat Islam itu sendiri, termasuklah perubahan dari segi fizikal, rohani dan jasmani. Kita teruskan kepada cabaran yang kedua, iaitu peningkatan masalah mental dalam kalangan umat Islam. Seperti yang kita tahu, trend masalah kesihatan dalam kalangan umat Islam pada era ini semakin meningkat.
Hal ini mungkin disebabkan oleh banyak berlakunya masalah dalam diri mereka, sebagai contohnya masalah peribadi, masalah keluarga, masalah kewangan. Oleh itu, hal ini telah mempengaruhi pemikiran mereka. Sebagai contoh, masalah kesihatan yang kita lihat banyak berlaku di negara Malaysia adalah seperti depresi, anxiety, dan sebagainya, banyak lagi. Kesihatan mental meliputi kesihatan minda dan emosi yang merupakan aspek penting dalam psikologi manusia. Kesihatan mental menurut Islam juga merupakan keadaan kesihatan jiwa yang mempengaruhi setiap tingkah laku manusia. Kesihatan mental ini penting kerana mempengaruhi kehidupan manusia, aktiviti harian yang mereka lakukan. Kesihatan mental yang kian meningkat dalam diri umat Islam telah menyebabkan seseorang itu tidak dapat mencapai tahap kesejahteraan dalam diri serta menyebabkan mereka kian jauh daripada penciptanya. Dapat kita lihat individu yang mempunyai masalah mental akan bertindak melulu dan mereka tidak berfikir sebelum melakukan sesuatu. Sebagai contohnya, mereka akan bertindak membunuh diri ataupun mencederakan diri mereka tanpa mereka sedar. Mungkin mereka inginkan sesuatu yang dapat mengeluarkan mereka daripada masalah-masalah yang membebani fikiran mereka, membebani kehidupan mereka. Hal ini juga turut menyebabkan peribadi umat Islam yang kian merosot dari segi akhlak dan tingkah laku mulia. Oleh itu, hal ini telah menggugat pembangunan mapan umat Islam. Kita teruskan dengan cabaran yang terakhir, iaitu hubungan kekeluargaan yang kian renggang dalam keluarga umat Islam. Manusia pada masa kini sangat sibuk dengan urusan duniawi, dengan memantingkan kejayaan dan pekerjaan. Bahkan tetapi mereka sering mengabaikan urusan ukhrawi, iaitu menyambung silaturahim sesama ahli keluarga. Ketandusan kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa menjadi faktor yang menjurus kepada sebilangan besar remaja pada masa kini semakin berisiko terjebak dalam masalah sosial. Sebagai contoh, masalah sosial yang kita dapat lihat pada masa kini macam seperti vandalisme, merogoh, merompak, mencuri, membuli, merokok, melepak dan sebagainya, banyak lagi. Ibu bapa kini sibuk bekerja sehingga mengabaikan anak-anak mereka serta menyebabkan anak-anak mereka kurang kasih sayang. Hal ini telah menyebabkan nilai-nilai murni dalam kalangan remaja Islam semakin pudar, sejurus merosakkan imej peradaban Islam pada masa kini. Oleh itu, jelaslah bahawa terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh peradaban Islam untuk mencapai tahap pembangunan mapan pada masa kini. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah langkah-langkah meningkatkan kualiti pembangunan mapan. Menerusi langkah-langkah yang akan dibentangkan, ianya berpandukan kepada 3 aspek utama, iaitu ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Kita pergi dulu kepada ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat luar bandar. Masyarakat luar bandar ini adalah masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman ataupun masyarakat yang berada di kawasan terpencil dan juga jauh berbanding pusat bandar. Pihak kerajaan dan pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga kebajikan serta kepentingan rakyat seharusnya menyediakan keperluan asas agar rakyat tidak berada dalam kesusahan. Ianya tertumpu kepada rakyat yang miskin dan juga kurang berpendapatan, dan ianya juga boleh dipanggil sebagai mereka yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan yang kedua adalah dengan mengurangkan kadar pengangguran. Di pembangunan mapan ini semestinya harus diusahakan oleh tenaga Malaysia. Maka untuk menaik taraf negara ke arah pembangunan mapan, ianya sangat memerlukan kerahan tenaga pekerja. Oleh itu, menerusi perkara tersebut, ianya dapat membuka banyak peluang pekerjaan bagi mereka yang masih menganggur dan juga yang sedang mencari peluang pekerjaan. Justru kadar pengangguran akan berkurangan. Dan yang terakhir adalah membangunkan pusat peranginan yang dilengkapi dengan kemudahan pelancong. Sebagai contoh, pusat peranginan di negara kita adalah Langkawi, Pulau Pangkor dan juga Pulau Perhentian di Terengganu. Tempat pelancongan sebegini mestilah diubah sesuai dengan adanya segala kelengkapan kepada para pelancong agar mereka berpuas hati serta memberikan ganjaran yang lumayan terhadap industri pelancongan. Ganjaran yang lumayan
dimaksudkan adalah apabila para pelancong berpuas hati dan juga berseronok ketika bercuti di negara kita, mereka akan mempromosikan kepada rakan-rakan mereka, terutama bagi pelancong asing, kerana mereka sangat gemar akan berlancong di luar negara. Pada bahagian kedua adalah sosial. Yang pertama adalah menaik taraf pusat-pusat kemahiran sedia ada bagi melahirkan generasi bermutu tinggi. Apakah itu pusat kemahiran? Pusat kemahiran sebagai contoh adalah sekolah, universiti. Pihak Kementerian dalam Pendidikan seharusnya memperbaharui kualiti pendidikan di sekolah rendah, sekolah menengah dan semua institusi pendidikan tinggi yang lain ke arah menerajui negara. Nama saya Nur Nabila binti Asmawi, nombor matrik 1191512. Seterusnya kesimpulan, pembangunan mapan sangat penting daripada perspektif peradaban Islam maupun persatuan bangsa bersatu kerana setiap perkara mempunyai kemajuan masing-masing termasuklah manusia. Secara umum, pembangunan mapan ialah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan pada masa sekarang tanpa menjejaskan keupayaan memenuhi keperluan pada masa depan. Tetapi konsep pembangunan mapan daripada pandangan PBB dan peradaban Islam berlainan kerana PBB lebih kepada kemajuan pembangunan bandar, manakala peradaban Islam lebih kepada kemajuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab Al-Quran dan hadis. Dalam setiap kemajuan mempunyai faktor dan cabaran. Begitu juga dalam pembangunan mapan yang mempunyai pelbagai faktor daripada perspektif peradaban Islam dan PBB. Langkah-langkah telah diambil untuk mempertingkatkan pembangunan mapan dalam setiap negara berdasarkan aspek utama iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Sekian, terima kasih.